Nawaitul wuduk, bagi dia tengok. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Saya pun letakkan ayat di muka. Bila letak di muka, dia datang bisik kat telinga saya. Ya akhi, dia kata, wahai saudaraku, tada'u ilallah, doalah kepada Allah. Ya Allah, putihkan wajahku seperti mana nurmu, dan putihlah seperti mana wajah aulia-auliamu, dan jangan kau gelapkan mukaku dengan kegelapan seperti mana kau gelapkan muka akan musuh-musuhmu. Saya basuh muka tuan-tuan, menangis saya. Pergi salah, roh ila salah, pergi salat. Saya pun usalli sunatan duha. Allah, sedapnya salatku. Kerana apa? Nabda'u bituhur. Wuduk kena sempurna. Sebab tu tuan-tuan, nak dapat kehebatan sembahyang, wuduk bagi sempurna. Ini ambil wuduk. Okok ada okok. Lah ambil wuduk tanya okok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya sebenarnya program di masjid ni tak ada dalam jadual saya. Tapi oleh kerana diminta sangat oleh jawatan kuasa, saya ada program satu lagi lepas Isya. Jadi saya transit sini sekejap. Transit sekejap ya. 8.40 saya berhenti. Boleh ya? Boleh tak boleh pun boleh ya. Tuan-tuan, satu ibadat yang sangat tuan-tuan disuruh kita jaga. Ibadat ini berbeza dengan ibadat yang lain. Ibadat ini akan disoal di dalam alam barzah. Tolong kita ketika di saat kita nak mati, sakaratul maut. Dan ketika mana kita menghadapi di padang mahsyar. Apakah ibadat itu yang mana Allah sebut dalam Quran, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cuba tengok ayat yang terakhir, ahsanu amala. Setiap ibadat Allah akan tengok mestilah ahsanu amala. Ahsanu kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, hasan baik. Kalau ahsan isim tafdil, menunjukkan mesti lebih baik. Ahsanu amala, amalan yang terelok. Terelok macam mana? Salat kita mesti elok. Pada malam ni saya nak cerita tentang salat. Salat aja tuan-tuan. Salat ini, apakah maksud salat? Kata ulama, salat ini 3. Pertama, nabda'u bituhur. Salat ini dimulakan dengan tuhur. Tuhur maksud dia apa? Bersuci. Maksud dia salat kita ni akan diterima oleh Allah jika wuduk kita sempurna. Wuduk kena sempurna. Kalau wuduk tak sempurna, salat kita tak sah. Dan salat kita juga menyebabkan kita tak khusyuk. Sebab tu penting tuan-tuan, nabda'u bituhur. Dimulakan dengan bersuci tu mesti elok. Bersuci macam mana? Ambil wuduk tu sempurna. Saya cerita tuan-tuan, pernah saya ambil wuduk, ada seorang syekh Arab tegur saya. Saya ambil, saya nak sembahyang solat duha, sunat duha, usalli sunatan duha, dia tepuk bahu saya. Dia kata, ya akhi, ta'qul wuduk maratan ukhra. Pergi ambil wuduk sekali lagi. Saya kata, lima dah? La, wuduk. Saya kata, kenapa? Ambil wuduk, dia kata. Saya pun ambil wuduk. Bila ambil wuduk, dia tengok saya buat bagi lambat sikit. Sebab dia tengok, saya buat lambat sikit. Elok bagi lambat sikit, saya pun dah habis pergi usalli sunatan duha, Allah. Bila Allah aja, dia tepuk sekali lagi. Ya akhi, roh maratan ukhra. Pergi sekali lagi, ta'qul wuduk. Pergi ambil wuduk. Saya pun bila dah ambil wuduk, dia tengok saya. Bila habis, dia tengok saya ambil lambat sikit. Dah habis, usalli sunatan duha, dia tepuk sekali lagi. Maratan ukhra, sekali lagi. Saya bukan sekali lagi, aku genggam, aku nak tumbuk dah. Sampai 3 kali ni apa cerita Takkan saya silap. Saya pun pergi. Kali ni saya tak nak ambil yang sunat. Saya nak ambil yang wajib aja. Saya pun ambil yang wajib.
Nawaitul wudu', bagi dia tengok. Nawaitul wudu' lillahi ta'ala. Saya pun letakkan air di muka. Bila letak di muka, dia datang bisik kat telinga saya. Ya akhi, dia kata, wahai saudaraku, tada'u ilallah, doalah kepada Allah. Rupanya saya ambil wuduk tak doa. Saya pun senyap. Dia bisik kat telinga saya, Allahumma bayyiz wajhi binurika, yawma tabyazzu awliyaika, wa la tusawwij wajhi bizulumatika, yawma tasyaddu a'daika. Ya Allah, putihkan wajahku seperti mana nurmu, dan putihlah seperti mana wajah aulia-auliamu, dan jangan kau gelapkan mukaku dengan kegelapan seperti mana kau gelapkan muka akan musuh-musuhmu. Saya basuh muka, tuan-tuan, menangis saya. Habis basuh muka, tuan-tuan, saya basuh tangan. Bila basuh tangan, dia bisik kat telinga saya, nada sayu aja. Ya akhi, tada'u ilallah, doalah kamu kepada Allah. Allahumma a'tini kitabi yamini, bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Saya basuh tangan kanan, menangis saya. Kemudian bila basuh tangan kiri, dia bisik lagi, wa a'udzubika an tu'tiya kitabi shimali, jangan kau bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Saya basuh tangan kiri, menangis saya. Kemudian saya ambil air letak di kepala. Dia bisik kat telinga saya, tada'u ya akhi, doa ya akhi. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, bagiku faham agama, ku faham Quran, bagiku jadi orang yang saleh. Saya basuh kepala, menangis saya. Kemudian saya basuh kaki, dia bisik kat telinga saya, tad'u ila Allah ya akhi, doa kepada Allah wahai saudaraku. Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetapkan tapak kakiku di atas titi sirat ya Allah. Saya basuh kaki, menangis saya. Bila habis, tuan-tuan, kemudian dia kata, al-an, dahin, sekarang roh pergi. Pergi salah. Roh ila salah, pergi salat. Saya pun usalli sunnatan duha. Allah, sedapnya salatku. Kerana apa? Nabda'u bituhur. Wuduk kena sempurna. Sebab tu tuan-tuan, nak dapat kehebatan sembahyang, wuduk bagi sempurna. Ini ambil wuduk. Okok ada okok. Lah ambil wuduk tanya okok. Bang, wuduk bagi sempurna bang. Solat akan sempurna. Tuan-tuan akan rasa sedap. Nak cerita sedap, tak tahu. Kecuali orang yang pernah solat. Tuan-tuan tengok ayat ini. Ini ayat biasa. Betul tak? Tuan-tuan pernah minumkan ayat ini. Sekarang saya minum. Biasa. Sekarang tuan-tuan andaikan di otak tuan-tuan, air ini air oring. Andai aja. Sekarang saya minum air oring ini. Ya Allah, masamnya. Tengok, kenapa tuan-tuan telan air liur? Kerana tuan-tuan pernah merasai kemasaman air oring. Macam tu ibadat. Siapa yang pernah rasa nikmat solat, nak cerita tak erti. Kecuali tuan-tuan pergi rumah orang, tiba-tiba dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu maghrib. Orang tu tak semayang. Tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan duduk, ya Allah, aku nak semayang, nak bagi tahu dia, nampak macam aku alim sangat. Nak bagi tahu tak bagi tahu. Tak apalah. Tuan-tuan pun, tuan, saya nak tanya mana tandas? Tuan-tuan pergi tandas, tuan-tuan ambil wuduk, tuan-tuan sembahyang dekat mana kawasan. Bagi dia tak nampak, menunjukkan tuan-tuan dah rasa kenikmatan, nikmat solat. Tapi tiba-tiba tuan-tuan dengar azan, dia duk tengok TV tuan rumah tu, tuan-tuan buat tak tahu aja. Tuan-tuan kata apa dalam hati? Balik qada, menunjukkan tuan-tuan tak rasa nikmat akan solat. Sebab tu tuan-tuan nak bagi tahu, nak rasa nikmatnya wuduk bagi sempurna. Bagi sempurna wuduk dengan doanya, tak boleh bahasa Arab, Melayu. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu seperti mana kau putihkan wajah aulia-auliamu. Jangan kau gelapkan mukaku dengan kegelapan seperti mana kau gelapkan muka musuh-musuhmu. Tuan-tuan, cucilah muka ini. Insya-Allah tuan-tuan tak perlu pakai bedak yang perempuan. Orang lelaki handsome insya-Allah sebab ada nur.
Orang yang sempurna wuduk ini tuan-tuan, esok dia bangun di padang mahsyar, Nabi akan angkat kepala, Nabi pusing aja, Nabi akan tengok wajah yang berwuduk ini. Nabi kata, hadza ummati, hadza ummati, hadza ummati. Itu umatku, bercahaya. Dan ada di kalangan sahabat, mereka jamin surga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia kerana wuduknya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tuan-tuan, ketika Nabi naik peristiwa Mi'raj. Mi'raj maksud dia arjun, tangga naik ke atas. Kalau Isra maksud dia berjalan malam. Mi'raj naik ke langit. Bila naik ke langit, Nabi dengar tapak kaki Bilal bin Rabah. Sebab Bilal bin Rabah ni bila jalan, dia seret kasut dia. Bunyi. Lalu Nabi SAW tuan-tuan turun, Nabi cari. Bilal, aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Apa amalan kamu? Bilal kata, aku tak ada amalan apa ya Rasulullah. Tuan-tuan tengok, Nabi pun tak buat macam tu, tapi Bilal buat. Menunjukkan Bilal telah melakukan bid'ah. Kita kan kalau bid'ah maksud dia, apa Nabi tak buat? Bid'ah. Sebenarnya silap. Bid'ah ialah apa yang tak ada nas, itu bid'ah. Nanti saya akan cerita tuan-tuan. Tengok, Nabi tak buat, tapi Bilal buat. Nabi tanya, apa yang kamu buat, wahai Bilal? Aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Kata Bilal, ya Rasulullah, aku akan ambil wuduk waktu subuh. Kemudian wuduk aku akan tahan sampai maghrib. Kemudian aku berwuduk pula daripada maghrib, tahan semula sampai subuh. Sehari aku ambil 2 kali aja. Aku sentiasa dalam wuduk dan selalu solat sunat wuduk. Oleh kerana wuduk ini sempurna, wuduk dalam hidupnya dalam wuduk, maka Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Sebab tu nak solat sempurna, nabda'u bil tuhur. Mesti mulakan dengan wuduk yang sempurna. Ambil sempurna. Kemudian apa? Wa taharram bit takbir. Diharamkan dengan takbir. Apa maksud takbir? Takbir maksud dia bila kita Allahu Akbar, maksud dia apa? Kita angkat tangan, surrender. Tuan-tuan kalau mengaku kalah macam mana? Maksud dia apa? Bila kita angkat itu, yang lain dah tak ada dah pada diri kita. Tak ada dah rumah besar, habis. Tak ada dah kereta, tinggal. Tak ada dah isteri cantik, tak ada. Habis. Allahu Akbar. Habis dah ya Allah. Aku denganmu ya Allah. Tapi ada di kalangan kita, Allah. Kereta kunci lagi tau. Dia boleh buat masuk dalam poket tu. Tot, tot. Pernah berlaku tuan-tuan. Ada seorang kawan saya, tu imam. Balik pada Mesir. Bila balik pada Mesir, dia beli kereta Honda baru. Parking dekat imam. Rupanya dia angkat takbir. Allah. Dia teringat. Lupa kunci. Dia masuk dalam poket tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut baca. Tangan masuk poket. Ar-Rahmanir-Rahim. Tot, tot. Kami dengar. Pak Imam kunci kereta. Rupa-rupanya Pak Imam angkat tangan. Dia tak serah lagi kepada Allah. Dia serah lagi kepada benda. Sebab tuan-tuan, bila nak angkat takbir ni, habis. Sebab tu sembahyang ni ada 3 rukun. Pertama rukun qalbi. Bukan 2 rukun bang. Sembahyang ada 3 rukun. Pertama rukun qalbi. Kemudian rukun qauli. Kemudian rukun ketiga fi'ali. Banyak kita rukun qauli dengan fi'ali aja. Sebenarnya rukun qalbi mesti ada. Rukun qalbi apa? Niat. Bila niat, kita mazhab Imam Syafi'i, niat ialah yang terlintas di hati. Banyak kita bukan terlintas, kita ingat. Betul tak? Kita ni mengaji, bila nak takbir, nak niat, mesti masuk 3. Khasad, ta'arud, ta'yin. Betul tak? Saja aku semayang maghrib 3 rakaat, ikut imam, kerana Allah Ta'ala. Kena masuk 3 ni. Bila 3, maka dia jadi ingat. Usalli fadal maghribi salasa raka'atin ma'muman. Allah tu yang ingat tu. Sajaku semayang tu yang jadi Allah. Gelak apa? Sagi Aisyah kita tengok. Macam-macam ada. Itu namanya ingat. Niat di terlintas. Terlintas. Datang, surrender terus. Allahu Akbar. Tuan-tuan kalau mengaji kitab Mata'al Badrain, ulama kata jangan niat 2 kali. Bila niat 2 kali, menunjukkan kita was-was. Sebab tu disuruh kita, sebelum kita angkat takbir,
bagi mazhab Imam Syafi'i disunatkan baca Qul a'udzu birabbin nas. Tuan baca tak? Baca tu dulu. Kemudian astaghfirullahalazim. Nak kata usalli pun tak apa, tak kata pun tak apa. Yang penting aku nak semayang dah. Bila Allahu Akbar, dia dah. Ni banyak kita ada Allah. Ultraman apa dah? Allah Akbar. Yang paling teruk dia tangkap ikan. Allah. Tangkap ikan. Silat kuntau apa dah? Tak mau bang. Mulai malam ni buang. Orang perempuan tak ada masalah. Saya tak pernah tengok orang perempuan sembahyang dia angkat macam-macam. Orang lelaki. Tak pernah orang perempuan sembahyang dia angkat takbir. Dalam tu telekung dah. Tak ada. Tak pernah. Orang lelaki. Tuan-tuan tengok Aisyah lagi. Tengok lagi. Macam-macam ada. Bang, kita nak sembah Allah. Bercakap di hadapan dia. Jangan buat benda yang pelik. Kita dah surrender dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Direct nak letak sini boleh. Kita Imam Syafi'i atas pusat. Bagi sana sikit. Jangan macam tu. Mengganggu orang. Sini aja. Saya cerita bab Imam Syafi'i. Kita mazhab Imam Syafi'i. Jadi macam mana? Angkat kita haram habis dah. Wa taharram bitakbir. Bila kata Allahu Akbar, haram yang lain. Makan haram. Tidur haram. Ada orang semayang tertidur pada. Allahu Akbar. Bismillah. Ar-Rahman. Batal semayang. Haram tuan-tuan. Tidur tak boleh. Makan tak boleh. Tiba-tiba ada dalam ni makan. Macam mana nak buat? Ludah sebelah kiri. Ludah sebelah depan dan sebelah kanan. Makruh. Tuan tengok dalam kitab. Jadi kalau ada makan ludah sebelah kiri. Macam tu juga. Kalau kita was-was. Berapa rakaat ni? Kalau semayang seorang-seorang. Rakaat 2-3. 2-3. Puh, ludah macam tu. Ludah belah kiri. Kalau berjamaah pun, aku baca Fatihah ke belum? Tengok pengurusi JKK. Puh, padam kau. Geram lama dah tuan-tuan. Kan? Pengurusi JKK lain okey. Kan? Ini nak bagi tahu kata, kita ni bila ada was-was, ludah belah. Masuk juga makanan. Sebab bila angkat, haram makan. Tiba-tiba ada makanan. Macam mana? Tuh, ludah belah kiri. Jangan ludah depan, makruh. Ludah tepi, kanan, makruh. Ludah sebelah kiri. Dan bila angkat takbir, konsentrate mata tengok bawah. Sebab dah haram dah tengok yang lain. Kecuali depan Kaabah. Depan Kaabah, sembahyang tengok Kaabah. 20 pahala. Tempat lain, tengok tempat sujud. Allahu Akbar, konsentrate. Wa taharram bitakbir. Bila takbir, haram yang lain. Masa konsentrate. Bila kata haram, kita nak bercakap di hadapan Allah, cakap elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Cakap elok-elok. Tapi ada di kalangan kita, bila cakap dengan manusia elok, tapi cakap di hadapan Allah, dia jadi pelik. Pelik tuan-tuan. Saya pernah jumpa ada seorang pakcik ni, pakai serban, pakai reda, pakai jubah. Saya sampai-sampai di masjid, dia jawatan kuasa masjid. Assalamualaikum Ustaz. Lama tak jumpa Ustaz. Saya kata memang lama tak jumpa, dah tak panggil. Panggil datang ha. Terima kasih Ustaz, dah datang. Jom Ustaz, Pak Imam pun dah jadi imam dah. Jom kita masbuk. Oh, pandai dah masbuk pula. Kita pun kata ini orang alim ni. Cakap dengan saya elok. Saya pun sembahyang. Allahu Akbar. Dia sebelah saya. Allahu Akbar. Okey. Tiba-tiba imam. Waladhdallin. Dia amin. Semua amin. Tiba-tiba dia baca Fatihah. Bismillah. Saya bismillah dah dengan aku. Oh, ganggu. Ganggu. Kan dia baca, dia cakap dengan kita elok. Tapi dia semayang nak baca Fatihah jadi macam tu. Dia jadi tabiat dah bila 60 tahun susah nak ubah. Sebab tu anak muda jangan doa amal benda ni. Bila dia di tabiat susah nak ubah. Paling teruk bila dia baca alham tu macam tu. Saya ada alham dah dengan aku alawi geram tuan-tuan. Yang paling teruk waladhdallin. Dia walatototok, wala kita dah waladhdallin dengan kita walatototok. Dalam hati aku bagi orang tua ni walatototok. Dia ganggu orang.
Ganggu bang, jangan. Kita nak menyembah Allah, cakap elok-elok. Waladdallin. Sebut elok-elok. Dah habis tuan-tuan tahiyat. Tahiyat yang paling tak tahan. Kita dah asyhadu an la ilaha illallah dah. Dia jadi was-was. Allah. Macam tu. Lepas tu dia ni mungkin dia pernah keluar tabligh kot. Kan? Dia ikut Imam Malik. Tuan-tuan ikut Imam Syafi'i bila ni kena angkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebab apa? Ni, dikatakan dalam sains, jari telunjuk ini, urat dia sambung direct dengan jantung. Siapa ada doktor ni tahu lah. Sebab tu kita sunat. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata kena tengok sana. Hati kena main. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tengok. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian turun. Dia mungkin pernah keluar tabligh. Dia ikut Imam Malik. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia duduk goyang macam tu tuan-tuan. Bila goyang mengganggu orang sebelah. Saya duduk tengok. Bila nak habislah orang tua ni. Tuan-tuan tak percaya, itu tuan-tuan buat. Asyhadu an la ilaha illallah macam tu. Semua pakat tengok. Bang, tak mau. Saya nak bagi tahu, bagi sempurna wa tahribu bitakbir. Bila angkat takbir, haram dah yang lain. Konsentrate betul-betul. Tengok tempat sujud. Ini baru buat solat ni. Sebab solat kita bila sempurna, Allah akan menghantar malaikat munkar dan nakir nak soal dalam kubur. Menjadi peguam bela ialah Quran kita. Quran itu akan bagi tahu, wahai munkar dan nakir, jangan soal akan mayat ini. Dia selalu solat. Solatnya akan jawab. Solat mesti sempurna. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud. Jangan tengok mata. Ni ada orang semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Makruh tengok merata. Makruh pejam mata. Pejam mata makruh. Bila pejam mata, apa yang kita lupa akan ingat. Tuan-tuan tak percaya, try pejam mata. Kunci yang seminggu boleh ingat. Lah, atas kepala almari rupanya. Tak percaya, kita pejam. Sebab tu kita bagi sempurna solat kita ni. Bila angkat takbir, konsentrate tengok tempat sujud. Kecuali depan Kaabah. Sebab kawan saya ni duduk di Tasik Gelugor. Dia sembahyang, saya tak tahulah. Dia suka tengok mata ni. Satu hari Jumaat, tuan-tuan. Habis Jumaat, dia sembahyang sunat ba'diyah Jumaat. Sorang-sorang di belakang. Bila sembahyang sorang-sorang, kami doa lepas Jumaat. Habis doa, dia sembahyang. Tak habis lagi. Elok dekat nak habis, dia baca tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang habis sembahyang, pakat bangun nak balik. Lalu depan dia, ingat dia tak solat. Dia bila lalu depan dia buat macam ni. Dia tak bagi lalu. Orang ingat hulur salam, pakat salam. Tuan-tuan bayang nak habis 400 orang lenguh, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasih sembahyang, tengok tempat sujud. Tengok, konsentrate tempat sujud. Jaga solat, yang lain selesai. Ingat, teori saya mudah je. Kamu jaga hak Allah, Allah jaga hak kamu. Ihfazillah yahfazuk. Kamu jaga solat, Allah mudah yang lain. Tuan-tuan tengok, rezeki akan murah. Anak kita takkan bergaduh sesama mereka. Sebab kita jaga hak Allah. Tuan-tuan, Allah murahkan rezeki. Mak dengan ayah kita sayang kita. Isteri kita akan sayang kita. Suami akan sayang kita. Sebab apa? Kita jaga hak Allah punya. Macam mana? Solat bagi sempurna. Bila dah Allahu Akbar, tengok tempat sujud. Itu Allah, rukun apa? Rukun fi'li, perbuatan. Kemudian bila kita Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Bagi kita Imam Syafi'i, kita mulakan dengan nabda'u bi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baca bagi sedap sikit. Tadi saya suara tak sedap. Tapi imam tadi sedap lah. Bila sedap tu pak makmum di belakang.
Makmum layan Pak Imam. Kan? Waladdallin. Makmum amin. Layan. Pak Imam baca surah sedap. Makmum layan lagi. Tiba-tiba Pak Imam Allahu Akbar. Rokok. Makmum Allah. Lupa baca Fatihah. Sebab sedap sangat Pak Imam. Ini Pak Imam bagi gigi tak ada. Alhamdulillah. Makmum. Kurang ajaknya Pak Imam. Bila nak habis. Walaupun. Sebab tu kalau boleh imam ni bagi yang khari. Yang suara sedap. Dia tarik suara entah ni. Saya tak suka yang pakai ni. Dia tarik suara saya sebab tak boleh adjust. Kalau boleh adjust, kita suara kuat-kuat. Terlalu kuat ni. Ada yang lain tak? Cap ayam. Tapi tu pun. Dia tarik suara. Allah. 8.40 ni tuan-tuan. Kena habis cepat ni. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab tu kalau boleh, ingat. Bila kata bismillah, rukun qauli, perkataan. Perkataan kena sempurna. Sebab Fatihah sembahyang seorang bagi Imam Syafi'i ialah wajib. Begitu juga bagi imam-imam yang lain. Sembahyang seorang wajib. Tetapi bagi Imam Malik dan Imam Hanafi, sembahyang berjamaah, Fatihah tak wajib bagi makmum. Tapi Imam Syafi'i wajib kena baca Fatihah. Tapi kalaulah dia datang masbuk, tuan-tuan tak sempat, Fatihah ditanggung oleh yang ni baru okey, nak habis dah pun. Tak boleh tu, takik tekak. Okey dah. Kenapa? Halo? Tak menyala. Yang ni tak bagi bila kuat. Halo. Bila saya kuat, saya akan macam ni. Kalau saya slow, sini. Dia tak? Kalau saya kuat, woi! Nampak? Yang ni dia tak boleh, dia kacau. Makcik terkejut dah makcik. Minta maaf makcik, mengucap siap-siap. Asyhadu an la ilaha illallah. Semalam saya ceramah tuan-tuan dekat Banting. Saya terekah makcik tu pengsan terus. Saya kata makcik, asyhadu an la ilaha illallah. Saya kata kenapa? Takut syahid dia kata. Nak biar sikit lagi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, Fatihah ni baca bagi berguru. Pergi cari mana ustaz yang suara dia sedap, boleh baca elok. Tuan-tuan kena berguru. Sebab silap sebut makna berbeza. Alham. Iya kena sebut. Iya kena na'budu. Kena tasyrik. Kalau alham, cahaya alham. Alham maksud dia daging. Kalau iya, hanya dikau yang kami sembah. Kalau iya maksud dia cahaya matahari yang kami sembah. Walam da ni kena letak dekat taring ni. Walam da. Kalau tak ada gigi ni masalah. Dia jadi walapolin. Itu orang Jawa tuan-tuan, Jawa. Kena ada gigi. Sebab tu makcik abang siapa tak ada gigi, bubuh gigi palsu. Kemudian lekatkan dengan poliden. Sempat lagi promosi tu tuan-tuan. Itu penting tu sebab dia rukun qauli. Kemudian apa? Allahu Akbar. Rokok rukun fi'ali. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ada seorang sahabat dengan sami Allahu liman hamidah, dia jamin syurga. Apa dia? Tiba-tiba tuan-tuan Nabi, sami Allahu liman hamidah. Semua sebut Rabbana walakal hamd. Seorang sahabat sebut, dia tambah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Dia sebut macam tu, Nabi pun habis sembahyang, Nabi bagi salam, Nabi kalih. Wahai sahabatku, siapa yang sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi? Sahabat yang sebut tak berani. Sebab dia telah melakukan bid'ah. Bid'ah kita faham apa yang Nabi tak buat, itu bid'ah. Tapi sahabat ni buat. Sebab tu bid'ah ialah apa yang tak ada nas, itu bid'ah. Kalau sahabat buat, itu bukan bid'ah. Sebab terbina hukum dengan 5. Pertama Al-Quran, hadis, ijma' ulama, khiyas.
Kemudian apa tuan-tuan? Fatwa sahabah. Kita kena ingat, ada orang tuan-tuan keluar daripada rumah, tiba-tiba ada orang azan. Pernah dengar tak? Orang tanya saya, Ustaz, kenapa mayat ni keluar azan? Nabi tak buat. Rupanya ambil qiyas. Qiyas macam mana? Apabila kita dilahirkan, kita azan. Apa salahnya keluar daripada rumah, nak masuk dalam kubur? Maka azan. Ulama buat, bukan saja-saja buat. Mereka ambil ada ni. Ijma' pertama, Al-Quran. Hadis Nabi, fatwa sahabah, ijma' ulama, qiyas. Dia ambil qiyas. Contohnya dadah. Dadah haram ke tidak? Tak tahu tuan-tuan. Tak tahu haram. Maka dia ambil qiyas kepada dadah. Kepada arak. Orang tanya saya, Ustaz saya nak tanya, dalam Al-Quran, adakah ayat dadah? Saya kata saya tak jumpa. Tiba-tiba pelajar saya angkat tangan. Ada Ustaz. Mana dia? Fi amadin mumaddadah. Ni kita kena faham ni. Yang kata ni, tiba-tiba sahabat ini menyebut bid'ah yang Nabi tak buat. Nabi tak buat bid'ah. Tuan-tuan, ada orang kata ni Nabi tak buat bid'ah. Oh, masalah membid'ahkan cukup senang. Ni, Nabi kata, siapa yang sebut? Tiba-tiba sahabat yang angkat tangan dalam keadaan muka yang muram. Saya ya Rasulullah, kamu tahu atau tidak? Ketika kamu sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong turun menulis nama kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah dah dia buat. Bid'ah, tapi bid'ah itu hasanah. Walaupun Nabi tak buat, tetapi kita boleh buat. Sebab sahabat buat. Sebab tu tuan-tuan, lepas sami Allahu liman hamidan, Rabbana walakal hamd, tambah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Ikut saya. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Allahu akbar. Buat bang. InsyaAllah dengan kalimah ini, mana nak tahu kita boleh masuk syurga? Sebab tu disebut ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Buat yang elok semayang kita. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Berdiri ialah wajib bagi yang mampu. Berdiri wajib semayang. Kalau tak mampu, duduk. Ada tuan-tuan ulama-ulama, ustaz-ustaz sekarang duduk, dia kata kalau kita rokok ketika sujud, kita sujud ketika duduk tak sah. Sebab kita kena sujud turun daripada kursi. Saya nak bagi tahulah, dia tak apalah dia cerita macam tu, lutut dia elok. Ni abang kita ni nak turun pun tak boleh, lutut memang tak boleh bengkok dah. Tak boleh bengkok tuan-tuan, nak turun macam mana? Tuan-tuan nak turun macam mana? Mastata'tum, ikut kemampuan. Kemampuan kamu ha. Allah, dia berdiri lu boleh. Kemudian nak rokok, kalau rokok tersembam. Duduk rokok. Sujud bagi lebih sikit. Ada orang kata tak sah sebab tak sujud. Dia nak sujud tak boleh. Kalau sujud, pakai sujud teruslah. Tak boleh bangun dah. Sebab tu jangan menyusahkan orang dalam sembahyang. Dia mampu macam tu aja. Sedangkan tuan-tuan kita ambil wuduk ni. Tak boleh ambil wuduk, naik kapal terbang, ada orang sembahyang hormat waktu. Bang, sembahyang hormat waktu kena qada. Kerana tak ada wuduk. Apa salahnya bawa spray? Saya kalau pergi umrah dengan saya suruh jamaah bawa spray. Spray, ambil spray. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Ambil yang wajib aja. Kalau kita angkat tuan-tuan, maka jadi air mustakmal. Letak tu terus. Kemudian ambil tangan. Gosok, tak payah angkat. Angkat, letak. Sampai habis. Habis, ini pula. Tahu tak cici tu apa? Bukan suruh tuan-tuan kencing. Spray. Nampak macam nak kencing tuan-tuan. Tak, spray. Ni sapu semua habis. Kemudian kepala. Bila habis kepala, kaki. Bila kaki, ni, nuk atas kapal terbang. Kapal terbang ustaz, khiblat mana? Lillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di timur, di barat, di mana saja kamu hadap wajah kamu, di situ wajah Allah. Allah ni tuan-tuan memang tidak bertempat, tapi bukan tidak di mana-mana. Kita kena mengaji bab akidah ni. Nak cerita panjanglah sebab saya masa terhad. Jadi macam mana? Dia ada tu khiblat. Duduk atas kursi. Allahu akbar, sembahyang atas kursi. Tuan-tuan, nak berdiri macam mana atas kapal terbang? Berdiri nanti dia goyang, jatuh sembam. Allahu akbar, sembahyang.
Bismillahirrahmanirrahim. Dah habis. Allahu Akbar. Ingat tak tempat makan? Atas kapal terbang, turunkan dia. Letak Allahu Akbar rokok. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdan katsiran. Dah habis. Allahu Akbar. Bagi lebih daripada rokok. Sujud atas tu, tempat makan tu. Bagi lebih. Perut buncit bagi lebih. Nak sujud juga, meletup perut tuan-tuan. Agak-agak lebih lah. Allah. Boleh 100 aja. 100 aja. Boleh. Habis-habis semayang. Assalamualaikum warahmatullahi MH. 370 jatuh. Kita mati, Allah tak tanya kita di akhirat esok. Sebab solat selesai. Saya pernah bawa seorang ulama Syria, tuan-tuan. Datang daripada Kelantan. Saya bawa lalu dekat hutan jeli. Tak ada hutan jeli tu? Masuk waktu maghrib. Saya bawa kereta. Dia tanya, ya akhi, anta fil wudu? Ni, bawa kereta ni. Hang ada wuduk tak? Saya kata, ada. Ana imam wa anta makmum. Ni, dia bawa kereta ni. Aku makmum. Biar betul. Tapi tak kata lah kan. Anta imam. Dia tak. Ana imam, anta makmum. Dia imam, saya makmum. Dalam kereta, tuan-tuan. Sembahyang bila ada ilmu, dia mudah. Tetapi jangan permudahkan sembahyang. Sebenarnya dia mudah bila ada ilmu. Dalam kereta boleh sembahyang. Saya kata, ya Syekh, Gudam mawjud makanus salah. Depan ada tempat sembahyang. Kita sembahyang sana. Dia kata apa? Antal yakin wasal hina? Kamu yakinkah sampai sana? Saya kata, la, ana imam, anta makmum. Saya pun makmum. Aku dah driver. Tiba-tiba dia angkat takbir. Allahu Akbar. Dia baca Fatihah punya sedap. Saya melayan Fatihahnya. Kan auto. Kan dia naik tu. Naik kan? Naik orang panggil naik tu. Bukit tu. Habis Fatihah, saya baca Fatihah. Dia baca surah punya sedap. Tiba-tiba dia rokok. Allahu Akbar. Dia rokok. Saya pun Allah rokok. Rokok. Kona. Saya pun kona. Kona. Habis sembahyang. Ya. Kata, wahai saudaraku. Al-an. Sekarang. Li'anna Allah yurid an ta'khur ruhahi. Ahlan wa sahlan. Kalaulah Allah nak ambil nyawaku. Sila, dia kata. Tengok. Ini orang yang ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan, kita ni bila ada ilmu sembahyang tu sebenarnya mudah. Tapi kita tak tahu. Atas motor boleh sembahyang Duk jam, tak tahu nak buat apa. Mutu kena ada. Mai atas motor. Oh, Allahu Akbar lepas. Jatuh. Tak payahlah lepas. Kan? Allahu Akbar pegang Allahu Akbar sembahyang. Sebab nak berhenti dah tak boleh dah jam dah. Maghrib nak masuk, asal tak sembahyang lagi. Tak motor boleh sembahyang. Kalau darurat lah. Takkan sampai tak boleh berhenti. Tapi kalau tak boleh nak berhenti dah. Kan? Mayang atas motor. Syarat wuduk ada. Allahu Akbar. Yang tak tahan masa sujud. Kaki ke belakang. Tu dia. Itu nama mak rempit tu. Lalu depan ustaz. Oi! Sujud ustaz. Sujud. Mak rempit jangan buat macam tu, tuan-tuan. Ini jadi semangat dah dah. Nak berhenti awal ni, tuan-tuan. Sebab tu tak boleh. Yang terakhir apa? Wa tahallal. Dihalalkan bisalam. Dengan salam. Bila salam saja, halal semua. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelum salam, doa Sayyidina Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. La yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma faghfir li maghfiratan min indika. Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Pernah dengar ada doa ini? Inilah doa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar yang Nabi tak baca. Sayyidina Abu Bakar buat bid'ah, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar baca, Nabi mengakui doa Sayyidina Abu Bakar. Ni kita, ni Nabi tak buat bid'ah. Ni Sayyidina Abu Bakar baca ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma faghfir li maghfiratan min indik. Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Kemudian Nabi pun doa satu doa lagi. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Tuan-tuan, sebelum bagi salam baca doa ini. Allah jauh daripada fitnah dajjal. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Baca doa ni.
Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau seorang. Kalau ramai, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Selesai salam, kalaulah tuan-tuan ambil nyawa kita, sempurna solat kita insya-Allah. Sebab tu salam ni tuan-tuan, bila kita bagi salam, makmum jangan ambil lagi. Kalau nak ikut tuan-tuan mengaji dalam Mata'al Badrain, salam yang kedua baru makmum sahut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan makmum imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang wajib dijawab. Saya bagi salam, tuan-tuan wajib jawab. Ustaz bagi salam kat tuan-tuan, tuan-tuan wajib jawab. Tadi saya bagi salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru nak jawab. Wajib jawab ustaz bagi salam. Salam yang tak perlu dijawab ialah salam ketika sembahyang. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Tak boleh, tak boleh jawab. Tak perlu dijawab. Satu lagi, kalau salam ini diberi, tak perlu didengar kalau dijawab. Tak nak dengar. Tahu tak apa dia? Ketika kita bawa kereta pukul 11 malam, lalu dikubur. Kita pun sorang-sorang. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Tiba-tiba terdengar ramai-ramai. Waalaikumsalam. Tuan-tuan tunggu apa lagi tuan-tuan? 18. Ciu! Yang tu tak nak didengar. Sebab tu tuan-tuan, saya nak bagi tu. Selesai solat tu. Dan sembahyang ini bagi orang lelaki wajib datang berjamaah. Wajib. Orang perempuan boleh datang, tak boleh pun tak apa. Kalau ada kesempatan datang. Ni, tuan-tuan Nabi, kalau orang tu tak datang sembahyang berjamaah, dibakar rumahnya. Wajib sembahyang. Sebab tu kakak, mana suami yang tak datang, suruh datang. Pernah berlaku tuan-tuan, ni cerita last. Seorang lelaki ni, kami kenal dia. Dia ni tuan-tuan tak pernah datang masjid. Jumaat tak datang, tak pernah datang. Tiba-tiba anak perempuan dia nak kahwin. Bini dia kata, abang, anak kita nak kahwin bang. Abang boleh angkat nikah ke? Tak pandai. Abang tak boleh. Tok Imam pun tak kenal. Tok Imam tu je Tok Khadi. Dia nak angkat nikah anak kita. Macam mana? Tu macam mana? Pergi masjid lah. Bini terakah. Pergi masjid, aku imam pun tak kenal. Imam tu yang mana duduk depan tu imam lah tu. Kawan tak pernah semayang. Oh, yang depan tu imam lah. Ni aku tak tahu semayang ni. Ikut imam. Imam rokok. I'tidal. Sujud. Macam tu ya. Ya. Kawan takut imam tak mau angkat nikah. Kan? Anak dia pun pergi lah. Pergi pukul 3:30. 3:30 petang. Duduk kena rokok. Apa ni? Orang kampung ni semayang pun tak datang. Nak datang apa pukul 3:30. Zuhur pun dah lepas dah. Kan? Asal tak masuk lagi, dia duk maki. Korang ngajak sungguh mereka ni. Sampai Tuhan pun tak kenal. Yang dia tu baru pertama kali, tuan-tuan. Dia pula tukang kayu, duk isap okok. Teruk sungguh. Isap okok, curut. Tak ada curut. Curut. Tunggu, Pak Suku dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Dia pun, masuk waktu dah. Curut tadi, dia pun tenyeh. Dia ni tukang kayu, nak buang sayang. Letak atas telinga. Kan selalu kan, bila dia ukur kan, dia letak pensil tu, dia nak letak kat mana? Senang, letak telinga. Ini tukang kayu. Tak. Dia pun ambil curut, letak sini. Masuk, bini dia kata, yang mana depan imam. Abang duduk di belakang imam, abang tengok apa Pak Imam buat. Dia pun pergi lah. Pak Imam bila siap qamat pergi. Duduk belakang Pak Imam tu. Dah lah pertama kali. Pak Imam angkat takbir. Allahu Akbar. Oh, dia pun Allahu Akbar. Pak Imam baca Fatihah. Dia nak baca pun tak tahu. Dia pun rupanya tuan-tuan tengah duk baca tu, atas kipas angin. Rupanya curut dia padam, tak terpadam.
Kipas duk pusing. Curut duk menyala. Yang dia ni, malaikat duk bakar ni dosa aku ni. Awak dia pandai telinga. Tak pandai apa curut terbakar. Banyaknya dosa ni dah lah tak sembahyang lama. Curut dia terbakar. Ceret. Pak Imam Allahu Akbar. Orang tukang kayu dia selit tak jatuh. Tak jatuh. Rokok i'tidal. Dia pergi terbakar. Dosa banyak sungguh ni. Apa nak jadi ni? Terbakar duk hangat telinga. Elok duk tahiyat. Kipas duk jalan. Curut duk terbakar. Cek. Pak Imam duduk tahiyat juga. Kan? Duduk tawarruk. Duduk. Dia duduk. Tak atau curut tu habis terbakar. Sambak telinga. Bila sambak dia pun. Aduh. Macam tu. Buat macam tu. Curut terlepas masuk dalam kain Pak Imam. Pak Imam selalu datang. Spena tak pakai. Jangan duk bohong lah tuan-tuan. Ni mana pakai spena ni? Ada. Cuba buka tengok. Masuk lagi Pak Imam. Pak Imam duk at-tahiyyatul mubah. Duk tiba-tiba duk Allah. Awak pandai. Rupanya curut tu dia samakin. Samakin Pak Imam. Pak Imam duk asyhadu. Awak. Tiba-tiba sambat telur Pak Imam. Sambat telur Pak Imam. Pak Imam lompat. Depan dia ada tingkap, dia terjun tingkap. Kain terbakar, nak buat macam mana? Terjun dalam kolam tu. Dalam kolam, duduk senyap. Dia tengok-tengok, bini kata, apa Pak Imam buat, ikut. Dia pun tunggu apa lagi? Lari, lompat ke tingkap, duduk dalam kolam sama Pak Imam. Dia kata, semayang pun susah. Dia kata, mampu dengan Ustaz Allah, tuan-tuan. Tu nak abang kata nak habis dah tu. Jaga semayang elok tuan-tuan. InsyaAllah ada kesempatan saya datang lagi, seronok datang masjid ni. Sebab apa? Sembahyang itu as-salatu imanuddin. Man aqamaha aqamaddin. Wa man tarakaha hadamaddin. Sembahyang tiang agama. Siapa yang sembahyang, dia mendirikan agama. Siapa yang tak sembahyang, dia runtuhkan agama. Jaga sembahyang. InsyaAllah tuan-tuan jaga Allah punya, Allah jaga kita punya. Saya mohon maaf terpaksa beredar. Sepatutnya 8.40 kena berhenti. Tapi pukul 9 kerana Tuan Nazir kita minta Ustaz pukul 9 Ustaz. Kalau Ustaz berhenti sebelum tu, Ustaz korang ajak. Dia kata. Jadi saya pun ambil sahutlah. Pukul 9 mohon maaf. Jika ada silap dan salah yang baik daripada Allah, yang lemah daripada Barisan Nasional. Kita Allahu Akbar. Tersilap. Minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 rakaat pantun dengar betul-betul. Dekat pihak raya ni tuan-tuan. Tolong tuan-tuan. 2 rakaat pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak, abang semua babai yang belakang. I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpaksa beredar. Mohon maaf. Boleh nak saya keluarkan daripada sini. Jadi tuan-tuan teruslah untuk salat. Sekian. Wassalamualaikum.